Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah, melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya, dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Muhammadun Rasulullah ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram amitna ala الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Sahabat pendengar, Nabi kita bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan, kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita tajuk orang berbuka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8808-1789. Sedekah Serantau Muslim. Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama kami untuk Destinasi IKIM 4-7 malam bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Selamat petang kepada anda. Terima kasih terus memilih Radio IKIM sebagai pilihan utama anda. Tambah-tambah pula Mona, bila nak memasuki ke gerbang Ramadan, ramai sahabat pendengar yang terus mencari Radio IKIM. Kan, sebab kita ada lebih 50 program rancangan yang kita siarkan. Tambah-tambah bulan Ramadan, kita bertemakanlah Ramadan Al-Mubarak. Ya, betul. Banyak rancangan yang kita sediakan khas untuk anda para pendengar. Banyak ilmu yang bermanfaat insya-Allah di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan sebenarnya. Betul, betul. Seperti sebentar saja lagi kita akan bersama rancangan
vaksin hati bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. Betul, dan kita nak belajar lagi bagaimana dari sudut pengurusan emosi kita. Kan, jadi setiap hari kita berlaku pelbagai lah, naiknya turunnya kehidupan biasalah kan, juga ada cabaran. Kan? Betul. Dan bagaimana untuk kita nak uruskan emosi kita, dan kita belajar nanti, okey? InsyaAllah. Dan untuk petang ini bersama Tuan Fazli Aziz, insyaAllah ada seni yang kita nak belajar hari ini. Seni apa tu? Seni merajuk. Ui, ada juga. Saya ingatkan seni suara ke, seni apa-apa lukisan ke kan? Wah, tak apa, kita belajar sama-sama, okey? Dan belajar ni juga kita boleh tonton secara langsung di Facebook Live IKIM FM. Anda yang masih lagi belum ikut, belum follow, cepat ikut. Kan? Boleh tonton terus ke telefon pintar anda nanti. Iya. Dan para pendengar, kalau ada soalan, pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011 29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kepahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, selamat petang kepada anda. Syukur, terima kasih terus memilih Radio IKIM bersama kita petang ini, dan pastinya juga kita nak jemput anda untuk ke laman Facebook IKIM FM. Kita boleh sama-sama tonton di waktu ini menerusi rancangan Vaksin Hati. Yang sedang tonton tiba-tiba tengok sama pula tudung Mona dengan baju Syafiq. Oh. Kebetulan. Ya Allah. Tak janji Saya pun. tak perasan. Tetapi kebetulan. adakah tetamu kita pun kebetulan juga bajunya? Jom kita perkenalkan tetamu kita petang ini. Ya, untuk waktu ini kita bersama Tuan Fazli Aziz pada petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ambil pendirian berbeza dengan warna merah dan warna kuning pagi. Tengah-tengah. Ni. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Fazli Aziz bersama kita. Syukur, Sama-sama. Masya Allah, Tuan Alhamdulillah. Fazli Aziz merupakan kaunselor berdaftar dan juga merupakan pengasas bijak emosi. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Dan untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011 Ya. 29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Baik, okey, kita terus nak membawakan perbincangan tajuk kita pada petang ini. Ya. Dan sebenarnya petang ini ada kaitan dengan seni merajuk. kalau Subhanallah tu. nak belajar seni baru ke? Yang kita tahu seni suara, seni lukis, seni memasak, seni Seni apa lagi? bernafas pun ada. Rupanya seni ni seni merajuk pun ada kita nak seni, bincang petang ni. Ada juga seni merajuk tuan. Masya-Allah. Itulah. Ada insya-Allah. Kalau bagus kita boleh belajar lah tu. Insya-Allah. InsyaAllah. Jom kita nak sama-sama belajar. Iya. Dan kalau anda ada pertanyaan persoalan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 juga di Facebook Live IKIM FM. Boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini untuk mukadimah bersama seni merajuk. Bagaimana mukadimah ini, silakan. Ya tuan. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Terima kasih kepada DJ Syafiq, terima kasih kepada DJ Mona. Terima kasih kepada semua para pendengar IKIM, khususnya yang terus mengikuti Vaksin Hati. Dan hari ini kita nak kongsi mengenai dengan seni kan. Betul kata Syafiq kan. Tak pernah dengar seni merajuk. Yang lain semua berseni. Suara seni, melukis seni kan. Ya, betul. Okey, saya nak mulakan begini. Sebab kenapa saya kata saya mulakan dengan topik seni merajuk? Sebab bila kita sebut tentang seni, kita faham seni ni indah. Okey, betul. Betul tak? Seni itu indah. Sebab seni ni sesuatu yang indah, yang harmoni, yang cantik, yang menawan. Sebab tu kita panggil seni kan. Jadi contoh seni suara. Orang menyanyi, kita panggil seni suara. Ya. Kan? Sebab apa bila kita dengar sedap kan? Tapi kalau orang tu nyanyi tak sedap, kita panggil seni tak? Kita panggil seni sumbang. Seni juga tapi sumbang lah. Juga. Kan? Ya. Kan? Dia seni itu sendiri menggambarkan sesuatu yang indah. Okey. Dan sama juga dengan merajuk sebenarnya. Merajuk ni sebenarnya sesuatu yang indah. Ya Allah, Cik Fazli apa benda pula merajuk sesuatu yang indah. Saya nak bawakan sedikit pandangan sudut pandang yang berbeza. Kenapa? Sebab seni merajuk ni sebenarnya sesuatu yang indah apabila betul cara dia, apabila kena pada waktunya, apabila menarik pendekatannya. Jadi sebab itu merajuk ni sebenarnya sesuatu yang dia macam pisau lah. Kalau salah guna tempat dia memang berbahaya lah. Melukakan Tapi kalau betul guna, melukakan kita, boleh melukakan diri sendiri dan juga orang lain. Tapi kalau dia betul cara guna dia akan jadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Ataupun saya suka ibaratkan merajuk ni macam gula. Kan? Gula ni kalau kita letak sikit-sikit, kita rasa macam manis-manis sikit pun okeylah, alhamdulillah. Tapi kalau terlebih gula, best lah jawabnya. Kan? Ataupun kencing manis lah jadinya.
Kan? Disebabkan apa terlebih. Tapi maknanya kalau manis ni, dia sedap bila dia rasa sederhana, suam-suam, sikit-sikit, ya, light-light. Sedap kan? Secukup rasa. Tetapi kalau terlebih pun, dia merosakkan, kurang pun dia rasa tawar. So, sebab itu pada saya merajuk ni sebenarnya, tapi saya selalu tekan, merajuk yang betul cara dia, dia akan jadi sesuatu yang indah, manis dan juga warna-warni dalam rumah tangga. Jadi saya mula dengan tu dululah bila sebut tentang seni kan. Dan okey, boleh saya sambung lagi? Boleh, silakan tuan. Boleh, silakan. Okey. Dan sebenarnya kalau kita tengok kenapa merajuk ni sesuatu yang saya kata dia menjadi warna-warni rumah tangga, sebab itu adalah fitrah manusia. Merajuk ni adalah ekspresi emosi fitrah. Betul. Kan? Perasaan. Merajuk ni perasaan. Kita tak boleh kata sebagai isteri kamu tidak boleh merajuk. Oh. Kan? Aduh. Tak boleh langsung merajuk. Saya kata mustahil, sebab Allah ciptakan emosi ni untuk kita rasa pelbagai emosi. Marah kita rasa, sedih kita rasa, kecewa kita rasa. Jadi sebenarnya bila kita sebut tentang merajuk ni adalah salah satu ekspresi emosi yang nak menunjukkan kepada pasangan kita bahawa ada sesuatu yang tak kena dalam hubungan kita. Sebenarnya ada sesuatu yang kita rasa tak seronok dan tak selesa dalam rumah tangga kita. Ya. Kan? Cuma mungkin cara luahannya tak pandai. Ada orang yang boleh terus terang, abang, kita hidup dah 11 tahun ini, saya rasa ada sesuatu yang saya tak senang hati dengan cara abang. Contoh, macam drama kat cara dia kan. Tapi saya nak cerita cara. Ada orang boleh sebut terus, ada orang tak boleh. Kan? Ada orang dia tak pandai nak sebut. Tak pandai nak sebut. Yang kedua, dia tak pandai nak suarakan. Sebab apa? Dia takut pasangan dia terasa hati. Kan? Akhirnya apa cara dia? Dia merajuk lah. Cuma kita nak bincang ini merajuk yang bagaimana, apakah seni di cara yang terbaik untuk merajuk. Bahkan kalau kita tengok Syafiq Biji Mona, kita tengok sebenarnya isteri Rasulullah SAW pun ramai yang merajuk. Kan? Bukan, maknanya isteri Rasulullah SAW ni bukan merajuk kerana mana hadis-hadis menceritakan tentang isteri-isteri Rasulullah merajuk ni bukan nak cerita tentang keaiban, tetapi nak menunjukkan manusiawinya Rasulullah SAW dan juga para isteri. Kan, supaya kita boleh jadi contoh, kita boleh ikut. Kan, kalau Rasulullah tu malaikat, kita akan bagi alasan macam mana kita nak ikut dia malaikat, kita manusia. Tetapi Rasulullah tu manusia dan isteri Rasulullah SAW juga manusia. Dan daripada situlah kita boleh belajar bagaimana berdepan dengan kepelbagaian emosi dan rumah tangga. Kan? Saya nak kongsikan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Rasulullah bersabda kepadanya yang bermaksud, aku tahu masa anda redha dan marah kepadaku. Rasulullah kepada Aisyah. Kan? Rasulullah tahu bila waktu Aisyah tu okey dan waktu bila Aisyah tu merajuk. Kan? Merajuk. Kan? Jadi Aisyah tanya balik, bagaimana anda mengetahuinya wahai Rasulullah? Dan baginda menjawab, jika anda senang denganku, anda akan berkata, tidak demi Rabb Muhammad. Maknanya dia akan sebut nama Nabi Muhammad SAW lah. Okay? Sementara jika anda marah terhadapku, anda akan mengatakan, tidak demi Tuhan Ibrahim, Rabb Ibrahim. Dia sebut nama Nabi Ibrahim. Jadi daripada situ Rasulullah dapat tahu ada sesuatu yang tak kena dengan perasaan ataupun emosi Siti Aisyah. Kan? Jadi Aisyah pun jawab, tepat wahai Rasulullah, demi Allah, namun aku tidak mendiamkanku ketika aku marah kecuali tidak menyebut namamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nak ceritanya bahawa merajuk ini normal. So pada untuk segmen awal, belum awal ni saya nak pesan macam ni. Kalau isteri kita merajuk, kalau pasangan kita merajuk, itu sesuatu yang normal, itu sesuatu yang fitrah. Kan? Jangan kita anggap ini sesuatu yang teruk, ini sesuatu yang sebenarnya merosakkan. Tidak. Sebab dia ada seni dalam merajuk. Cuma kita nak bincang hari ini bagaimana cara untuk mengawal. Sebab merajuk ni bila tak terkawal, dia memusnahkan. Kan? Kemudian kita pula, mungkin kita yang berdepan dengan pasangan kita yang merajuk, sama ada isteri
atau suami. Saya nak sebut juga ni atau suami. Biasa kalau sebut cerita tentang merajuk ni orang kata ingat isteri saja. Tidak, suami merajuk juga. Kan? Bahkan suami merajuk ni kadang-kadang lagi teruk daripada isteri. Oh, tahu tak apa. Tak makan 2 hari. Tahu tak apa. Di sini Mona tu tunggu nak saya sebut macam tu je sebenarnya. Dia kata asyik aku perempuan je kena kan. Saya sebut, saya seimbangkan. Betul. Saya seimbangkan. Tak, sebab memang saya dapat banyak aduan. Suami merajuk. Suami merajuk cerita, panjanglah cerita dia, banyak cerita. Kita kena asingkan topiknya. Cuma saya nak cerita, ada tak kelebihan merajuk? Ada. Okey. Kelebihan merajuk, saya nak kongsi 3 kelebihan merajuk ni. Tapi bukan untuk menggalakkan, tetapi untuk melihat hikmah selepas ia berlaku. Kan? Baik, yang pertama apa dia? Hubungan akan semakin erat selepas selesai proses memujuknya berjaya menjadi, ataupun kita kata setelah selesai proses rajukan. Proses rajukan. Kan? Okey. Kenapa saya kata begitu? Sebab pertama, kenapa saya kata sebagai satu kelebihan dia akan semakin rapat? Sebab contoh, orang yang merajuk bila dia pujuk dia akan rasa dihargai. Kan? Rasa dihargai, rasa disayangi. Kan contoh kalau DJ Mona merajuk lah kan. Tiba-tiba encik suami datang, bawa kek, bawa hadiah, bawa surprise. Seronok. Kan tak sejuk tu kan. Seronok kan. Cair terus. Bukan setakat cair, maknanya bersiaran hari tu memang dia senyum memanjang. Syafiq tak, DJ Syafiq tak datang pun tak apa, tak ada masalah, dia boleh handle everything. Kan? Anything for you. Kan? So bila rasa dihargai, dia akan merasakan hubungan makin erat. Sebab pasangan dia menunjukkan satu bukti bahawa dia penting untuk pasangan dia. Bahawa dirinya penting untuk pasangan. Okay, yang kedua, saya nak kata dia akan menjadi warna-warni dalam rumah tangga. Kan? Pasangan, sebab ada orang tanya juga, Cik Fazli, kan bagus kalau pasangan tak bergaduh. Saya kata tak juga. Bergaduh ni kadang-kadang dia mewarnai rumah tangga. Cuma istilah dia bergaduh yang bagaimana, itu saja. Kan, cara bergaduhnya bagaimana. Kan berdebat-debat kan. Berdebat, bukan berdebat, dia macam ada argument sikit. Itu sebenarnya kadang-kadang menyeronokkan. Kadang-kadang kita boleh perhatikan pasangan kita tiba-tiba bersungguh pula mempertahankan hujah dia kan. Maklumlah isteri dulu bekas ketua pasukan debat waktu zaman sekolah dulu. Dah lama tak berdebat. Jadi bila ada hujah-hujahan di ketengahkan tu, jadi luar biasa semangat dia kan. Jadi ada watak-watak kita akan nampak bila waktu emosi dalam macam ni rupanya. Kan? So dia adalah warna-warna rumah tangga. Okey. Dan yang ketiga, dan yang ketiga adalah bila merajuk ni, selepas merajuk, yang penting selepas merajuk, hikmah dia apa? Kita akan memahami pasangan kita dengan lebih baik. Akan ada improvement. Sebab lepas, tapi dengan syaratnya benda ni dah pulih balik lah. Maknanya selepas dipujuk dan berjaya dipujuk dan sebagainya, dia akan kita akan memahami pasangan kita dengan lebih baik. Rupanya benda ni dia tak suka, dia merajuk sebab apa? Sebab benda ni yang kita rasa sama ni okey, rupanya bila kita buat benda tu dia merajuk. Kan? Jadi benda-benda ni nampak simple, tapi sebenarnya ianya mewarnai rumah tangga. Cuma insya-Allah selepas ni kita nak bincang macam mana cara do and don'ts dalam merajuk. Selepas inilah. InsyaAllah kita akan belajar lagi macam mana, sebab ramai dapat berkongsi tuan. Betul. Katanya saya ni memang suka merajuk. Bila saya merajuk tambah gelang emas. Dan lagi seronok lagi bila merajuk tambah zuriat. Allah. Itu hikmah. Alhamdulillah. Itu hikmah tu. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Allah, lebih erat insya-Allah. Okey. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika para pendengar. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami. السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام
السلام اللهم أنت السلام Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah kesejahteraan. يعود السلام Daripadamulah segala kesejahteraan. حينا يا ربنا Dan kepadamulah kembalinya kesejahteraan. دخلنا الجنة Maka hidupkanlah kami, السلام wahai Tuhan kami, dengan kesejahteraan. أنت السلام Dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, negeri kesejahteraan. وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Penyampai berkaliber, Salam buat rasa junjungan Nabi Muhammad SAW. pengisian bermutu, inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini destinasi IKIM untuk rancangan vaksin hati. Iya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Tuan Fazli Aziz yang juga merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi untuk kita bawakan pertemuan di petang Isnin ini, masya-Allah. Penuh dengan inspirasi. Sebenarnya kita bincang berkaitan dengan seni merajuk. Rupanya merajuk ni kalau kena tepat pada waktu dan juga masa dia, dia akan menjadi merajuk yang positif. Wow. Dan ada do and don'ts lagi bersyarat tu. Kita nak tahu apa do and Merajuk don'ts. bersyarat. Ya. Silakan, Silakan Tuan. Baik, terima kasih DJ Syafiq dan DJ Mona. Okey, saya sebenarnya nak utarakan macam ni. Mungkin anda yang sekarang ni sedang mendengar tengah berdepan dengan pasangan yang sedang merajuk. Ataupun anda sendiri sebenarnya sekarang sedang merajuk. Tapi sayang tidak ada orang nak pujuk. Kan? Jadi tak apa. Dengarkan, insya-Allah kita kongsikan ni supaya menjadi panduan lah. Dan sebenarnya saya nak ajak untuk kepada anda yang pasangan dia sedang merajuk. Saya nak anda betulkan sedikit mind setting ataupun kita punya pemahaman. Kenapa pasangan kita merajuk? Kan? Kenapa pasangan kita merajuk? Sebenarnya pasangan kita merajuk kerana dia sayang kat kita. Merajuk ni sebenarnya sebab sayang. Kalau tak sayang tak merajuk. Betul tak? Ya. Merajuk ni pada yang sudi. Betul. Ya. Kan? Merajuk ni pada yang sudi. Sebab dia macam ni, kalau kita merajuk pada orang yang kita sayang, kita nak dipujuk. Sebab apa? Sebab kita tahu orang yang kita sayang tu hubungan kita rapat dengan dia dan dia akan maknanya pasangan kita tu dia akan tahu kalau kita ada masalah mengenai dengan emosi kita. Jadi dia akan pujuk kita. Harapannya begitulah. Ya. Okey. Dan kalau orang tu kita tak rapat, kan? Buat apa kita nak merajuk dengan dia? Bukannya kisah pasal kita pun. Kan? Sebab tu merajuk ni sebenarnya merajuk pada yang sayang. Merajuk tanda sayang. Merajuk sebab kita ni penting pada dia. Lepas tu kita merajuk dekat dia. Kan? Takkan tiba-tiba kita nak merajuk kat jiran sebelah pun kita kenal sema-sema gitu, tiba-tiba merajuk jiran sebelah kan. Orang tak faham pun. Okey. So sebenarnya fahamkan bahawa pasangan kita merajuk dengan kita kerana dia sayang kat kita. Jadi bila begitu, insya-Allah kita akan melihat merajuk ni sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Okey, baik. Jadi so itu pertama. Okey, jadi apa cara yang harus kita buat ataupun kita jaga do and don'ts dalam merajuk ni? Yang pertama saya nak share adalah jangan terlalu kerap dan jangan terlalu lama. Kan? Jangan terlalu kerap, jangan terlalu lama. Kalau hari-hari merajuk, kan? Bilalah. Kan? Dia macam ni lah macam. Saya bagi contoh macam ni. Kalau terlalu kerap ni. Minum-minuman ice blended coklat sedap tak? Sedap. Best. Sedap kan? Ya, betul. Best kan? Kan? Tapi kalau bayangkan hari-hari minum 8 kali sehari, 10 tahun dah minum. Jemu pula. Kan? Dia dengar sebut tengok signboard ice blended coklat tu dia dah meremang dah. Ya Allah. Tak boleh pergi. Lawyer kan? Tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Okey, kenapa jadi begitu? Sebab saya nak cerita tentang keterbiasaan membunuh perasaan. Ya, betul. Bila terlalu biasa, dia akan jadi perasaan akan jadi biasa. So,
pada saya kalau hari-hari merajuk, dia tidak ada eksklusifnya merajuk tu. So sebab tu merajuk ni kita kena jadikan eksklusif. Kan? Eksklusif pada apa? Pada benda-benda yang sepatutnya. Okay. Janganlah suami tu lupa nak tutup pintu tandas pun merajuk. Ya Allah. Kan? Suami lupa, tak sempat nak angkat call merajuk. Astagfirullah. Jadikan merajuk tu eksklusif. Benda macam kecil tak payahlah merajuk. Kan? Benda apa yang merajuk? Benda yang contoh, kalau contoh dah lupa apa anniversary, tu lain lah. Kan? Maknanya okey nak merajuk, okey. Tak apalah yang tu. Sebabnya sesuatu yang melibatkan hubungan kita kan. Dan saya nak kata sebab matlamat kita merajuk ni kenapa? Supaya kita dapat perhatian. Ya. Jadi sebab itu bila kita merajuk, janganlah merajuk, cara merajuk menyebabkan dia makin jauh, bukan makin dekat. So, pertama, jangan terlalu kerap, jangan terlalu lama. Merajuk kat setengah hari tak apa lagi, setengah bulan. Allahu akbar. Saya ada kes-kes yang suami merajuk dia dengar ni, suami-suami sekalian. Merajuk, dia buat silent treatment. Nanti saya akan nak buat topik khas berkenaan dengan silent treatment. Dia tak bercakap dengan pasangan dia sampai 2 minggu merajuk. Okey. Sampai isteri tak faham kenapalah diam sangat kan. Minta maaf, tapi duduk macam tu 2 minggu. Tak nak bercakap. Rupanya. Tak apalah, kita ambil kat situ lah. Dia merajuk selama 2 minggu. Benda kecil kot. Cuma saya makna saya nak cerita, merajuk tu bila terlalu lama, dia akan jadi sesuatu yang berbahaya. Terlalu lama menjadikan sesuatu bahaya. Okey. Yang kedua, bila merajuk, jangan abaikan tanggungjawab walaupun merajuk. Ya, betul. Jangan abaikan tanggungjawab walaupun merajuk. Kan? Maknanya kalau merajuk, masalah tak ada masalah. Kan? Maksudnya segala tanggungjawab ataupun kerja-kerja yang di rumah tu semua berjalan lancar. Kan? Berjalan lancar, maknanya lepas tu kalau macam tu Cik Fazli, bila macam mana saya nak tunjuk saya merajuk? Dia macam ni. Merajuk jangan sampai berdosa. Kan? Bila tak tunai amanah, bila tak buat, masak pun tidak balik, suami nak makan tak masak. Kan? Kenapa merajuk? Kan? Tak masak sekali mungkin suami diam lagi, tapi kalau dah 5-6 hari tak masak, suami pun makan rumah orang lain. Contoh. Kan? Saya nak cerita maknanya, kalau merajuk macam mana, jangan abaikan tanggungjawab. Betul. Kan kalau masak, basuh baju, basuh kain. Tapi macam mana nak tunjukkan merajuk? Tunjukkan merajuk waktu berdua lah. Maknanya mungkin kalau bercakap, tanya sepatah, jawab sepatah. Kan? Barulah suami dia tak rasa sakit hati. Kan? Jadi yang ni, kalau tidak kita merajuk, kita nak tunjukkan kepada suami yang kita ni ada benda yang kita tak puas hati dengan suami. Suami pula dia tak nampak benda tu. Sebab apa? Dia kata, kau duk sibuk-sibuk benda yang tu. Ni, makan pun tak ready apa semua. Contoh. Dia akan ungkit benda yang tak kena pihak isteri pula tadi. Tanggungjawab tak jalan tadi tu. Jadi, kalau boleh, bahagian kita settle. Bahagian kita semua tak ada masalah. Merajuk di part mana? Part komunikasi. Tanya sepatah, jawab sepatah. Kan? Sampai suami tanya, awak okey ke tak? Dan suami sedarkan, macam ada masalah je bini aku ni kan. Awak okey tak? Tanya-tanya khabar kan. Tanya khabar. Tapi kalau tanggungjawab tak berjalan, dia jadi marah. Ya, betul. Tukar lain pula. Kenapa tak settle semua benda-benda sampah tak buang, contohlah kan. Tapi saya nak cerita tentang tanggungjawab. Maknanya tanggungjawab mesti berjalan walaupun nak marah. Dalam bahasa yang mudah, kita merajuk jangan sampai membuat dosa. Saya tengok macam Syafiq dan DJ Syafiq dan DJ Mona tu macam okey. Masa kita rehat seketika tu nampaknya tu. Betul. Sebenarnya kita teruja dengan soalan-soalan ni Mona. Yang kita dapat di talian WhatsApp konti, kita baca dulu. Sekejap lagi tuan berikan sedikit respon. Ada soalan ni di WhatsApp konti bertanya, ada beza ke merajuk dengan berkecil hati? Katanya. Ada beza ke tak ni? Merajuk dengan kecil hati. Sekejap lagi tuan berikan sedikit pandangannya. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini, para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar tu setia bersama kami. Ayo kita laksanakan supaya negara akan
sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Ibu kami baik hati, kami semua gembira. Abang juga sayang kami, jom nikmati bersama. Saya mahukanlah susu kambing. Abang mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abang mahukanlah susu kambing. Kakak pun mahukanlah susu kambing. Adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua. Las susu kambing. Ulala, 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 pagi dengan senyuman ibu dah sediakan. Tinggal satu siapa mahu yang sendiri berikan aja. Saya mahukanlah susu kambing. Abang mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abang mahukanlah susu kambing. Kakak pun mahukanlah susu kambing. Adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua. Las susu kambing. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Alhamdulillah, kembali bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan di Destinasi IKIM, dan kita berada menerusi rancangan Vaksin Hati bersama dengan tetamu kita yang dah pun masih lagi setia di talian waktu ini, iaitu yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, juga merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Ya, Alhamdulillah. Masih membincangkan tentang seni merajuk. Masya Allah. Banyak tips yang Tuan Fazli beri. Tapi ada soalan pada waktu ini. Tuan Fazli bertanya, ada beza ke merajuk versus berkecil hati? Bagaimana tu? Okey. Merajuk ni kalau seorang-seorang dia tak merajuk. Kan? Merajuk ni maknanya hubungan dua hala lah. Maknanya dia kepada seseorang ataupun kepada rakan, kepada orang sekeliling. Maknanya bila dia buat sesuatu yang dia tak biasa buat ataupun dia mengasingkan diri, maknanya dia merajuk lah. Maknanya kalau duduk seorang-seorang, dia nak merajuk, tak ada benda yang dia berkomunikasi dengan orang. Maknanya duduk seorang-seorang dalam rumah apa semua, tiba-tiba nak merajuk dengan siapa? Merajuk ni mesti ada yang dirajuk dan yang merajuk. Mesti macam tu. Okey. So merajuk ni ekspresinya daripada apa? Daripada perasaan kecil hati. Maknanya daripada kecil hati, perasaan kecil hati dengan siapa? Dengan orang tu, maka dia merajuk. Jadi dia tidak kita kata puncanya daripada mana? Boleh jadi pelbagai lah. Tapi kecil hati ni adalah kecil hati, sakit hati, terasa hati adalah emosi yang dirasa, dan apa yang dilihat adalah tingkah laku daripada sakit hati, kecil hati, tawar hati tadi adalah merajuk tingkah laku ni. Jadi kita istilahkan lebih kurang bahasa mudahnya begitulah. Tapi bila kita cerita tentang merajuk tadi, saya pun tengok juga ada yang komen, dia kata, habis kalau contoh yang nombor 2 poin saya bagi tadi, dia kata habis kalau merajuk jalan tanggungjawab, apa itu bukan merajuk tu, macam mana nak merajuk? Okey. Merajuknya sebenarnya boleh, tapi melalui apa? Tanggungjawab tunai. Yang penting kita tidak buat dosa, itu yang penting. Tapi cara bagaimana? Dari segi komunikasinya, tanya sepatah, jawab sepatah. Nampak macam tak ada mood nak bercakap, kan? Tapi tanggungjawab tunai. Nampak macam tak ada benda nak communicate, macam tak ada keterujaan. Suami ajak pergi makan pun macam tak selera. Nampak tak tu? Kan? Walaupun degree dia macam tak tinggi sangat, tak besar sangat, tapi eloklah kita dalam kawalan, merajuk dalam kawalan supaya kita tidak berdosa. Saya ingat macam itulah. Dan yang ketiga, saya nak tambah sikit lagi sebelum saya pergi ke persoalan juga. Hargai usaha pasangan memujuk walaupun kecil. Betul. Kan?
Sebab ada kadang-kadang ni bila pasangan nak pujuk, dia buat kata, macam tu pujuk, tak ikhlas lah. Kan? Sudah. Kawan tu sebenarnya dah lah tak pernah memujuk orang. Kan? Tapi bila dah kahwin ni belajarlah nak memujuk kan. Cuba-cuba dah kan. Kawan tu dah lah dekat pejabat pun tak berapa nak bercakap, duduk rumah pun tak bercakap. Jadi memanglah dia tak reti nak memujuk kan. Sebab karakter orang tak sama. Ada orang pandai memujuk, ada orang tak pandai. Kan? Ada lelaki yang memang batu kayu, bukan nak kata dia batu kayu, tapi dia memang kurang peka ataupun mahir dari segi emosi diri dan pasangan. Ada sesuatu yang dia terasa dengan pasangan, tapi dia tak pandai nak cerita. Sebab kali dia cerita, dia takut pasangan dia terasa, akhirnya dia diam. Kan? So suami-suami ataupun pasangan yang jenis macam ni, dia tidak peka emosinya terhadap emosi persekitaran. So kadang-kadang dia tak reti nak pujuk. Kan? Jadi kalau dia tiba-tiba dia macam awak okey tak, maknanya dia ada usaha dah tu. So hargailah usaha tu. Kan, walaupun kita nampak macam alah macam tu je nak pujuk. Kan, girlfriend ex-boyfriend I dulu bagi bunga, bagi janganlah bandingkan. Dah kita kahwin dengan dia, jadi terimalah dia seadanya dengan cara dia nak pujuk tu. Kan? Okey, tu lah. Mungkin kalau saya nak respon soalan lagi lah. Ya, boleh. Dan soalan daripada sahabat kita dari Negeri Sembilan bertanya, Tuan, adakah wujudnya merajuk buta? Macam cemburu buta juga. Tiba-tiba tak ada asasnya, tiba-tiba merajuk. Ya ke nak ke tambah gelang emas ni? Tiba, mana? Boleh juga. Pandai dia merajuk Ada timing pula. Macam mana tu, Tuan? Okey, merajuk ni mesti ada punca. Dia mesti ada punca. Asasnya. Okey. Dia mesti ada punca dan dia satu punca, yang kedua dia mesti ada matlamat dia. Saya nak tambah poin yang seterusnya. Yang keempat adalah bila merajuk ni biar ada matlamat merajuk kita. Jangan dahsyat merajuk bermatlamat. Betul. Sebab kalau kita tak letak matlamat dalam merajuk, kita akan dikawal oleh emosi kita. Kan, kalau terasa hati. Sebab merajuk ni matlamat dia apa? Matlamat dia supaya kita makin dekat. Supaya kita makin rapat, supaya kasih sayang tu makin erat. Dah kalau kita dah nampak dah cara kita yang kita buat sekarang ni makin lama makin jauh, jangan merajuk lagi lah. Buat apa merajuk? Protes tu. Kan, sebab nampak makin teruk keadaan tu. Sebab tu saya kata merajuk bermatlamat. Matlamat dia untuk apa? Untuk makin sayang, makin dekat, makin rapat. Jadi kalau nampak makin jauh, okey, maknanya merajuk kita, strategi kita tidak berjaya. Kan? Jadi batalkan merajuk, ubah suasana, pulihkan balik. Itu sebab ramai yang komen dia kata, itulah bila merajuk suami tak pujuk, akhirnya pujuk diri sendiri. Tak apalah, pujuklah diri sendiri, lebih bahagia daripada mengharapkan sesuatu yang tak pasti. Tak jadi planning tu, tak jadi. Tak jadi. InsyaAllah. Dia macam-macam juga bila merajuk ni. Ada yang respon, ada tak respon. Tapi ada satu lagi situasi daripada Puan Aisyah yang berada di Nilai. Katanya, Tuan Fazli, macam mana nak buat kalau suami ni jenis yang akan marah kalau kita luahkan perasaan? Dan bila kita merajuk, dia pun akan marah kita balik. Alamak, macam mana nak berdepan dengan situasi ni macam ni, Tuan? Okey. Saya suka melihat dari sudut yang macam ni kan. Kalau kita merajuk, dia pun merajuk. Apa maknanya? Maknanya bila kita merajuk, dia pun tak selesa dengan rajukan kita. Kan? Dan sebenarnya bila dia tak selesa dengan rajukan kita, maknanya kita ni penting buat dia. Kan, bila kita merajuk, dia rasa macam tak selesa, tak tenang, membuatkan jadi marah. Okey. So orang macam ni sebenarnya kadang-kadang dia bukan tak sayang bila dia jadi macam tu. Sebenarnya sebab dia sayang, cuma skill komunikasi dia, mungkin skill pengurusan emosinya tak bagus, tak pandai. Kurang mahir. Maaf saya sebut tak pandai, tidak, kurang mahir. Kan? Dia jadi berserabut. Bila kita merajuk, dia jadi berserabut. Dia mungkin dah ada masalah dah, contoh. Kan? Bila orang yang kita sayang dia merajuk, dia jadi makin susah, makin terbeban, makin terberat. Kan? Dan dia mungkin emosi dia tengah tak stabil juga. Jadi dia tak pergi. Sepatutnya bila tengok macam tu keadaan dia pergi memujuk. Tapi dia tak pergi memujuk. Kenapa? Sebab emosi dia sendiri pun tidak stabil. Kan? Jadi bila kita yang macam tu, kita melihat pasangan kita macam tu, maka kita kena ubah strategi lah. Ubah strategi. Maknanya yang pertama, mungkin merajuk tidak sesuai untuk merapatkan hubungan dengan dia. Tapi apa cara dia buat? Berbincang, tengok apa yang dia suka, raikan, layan. Kan? Sebab pada saya dalam rumah tangga ni, kalau dua-dua keras memang habislah. Jadi kalau dua-dua api,
dia akan saling membakar, makin membesar api tersebut. Kan? Jadi salah seorang mesti jadi air. Kan? Kalau tak mampu jadi air ataupun ada orang macam ni, bila api dengan api dia membakar. Jadi ada orang dia kata biarlah api tu dia padam sendirilah. Kan? Jadi dia biarkan. Hati-hati juga bila membiarkan, sebab saya takut dia membakar benda-benda lain pula. Jadi yang lebih bagus adalah kita menjadi air, jangan biarkan. So pada saya dalam keadaan sekarang mengajuk dah tak berfungsi, dah tidak capai matlamat, tukar cara, buat macam mana? Jadi air lah pula. Kan? Jadi air lah pula. Tak apa. Sebab apa? Kita sanggup berubah daripada api jadi air. Kenapa? Sebab kita sayang rumah tangga tu. Betul. Sampai-sampai tu boleh juga buat air untuk suami ke, hilang merajuk kan? Ada ataupun juga. tukar balik, suami buat air untuk isteri boleh? Ya, kena. Marah pun dah. Asyik isteri je yang kena Suami pujuk. kan kena belajar buat air lah suami. Itulah tuan, ada seni merajuk, kena ada seni pujuk jugalah kan? Seni pujuk. Yang tu kita akan buat minggu depan lah. Ya, betul. Ya. Cuma hari ni saya nak habiskan sikit lagi. Tuan. Pesanan saya juga yang kelima adalah bila merajuk, walau apa jua keadaan, tolong jaga maruah pasangan. Betul. Tolong jaga maruah pasangan. Apa maksud saya? Maknanya di depan orang ramai, especially depan mak ayah mertua, jangan buat perangai. Ya, kalau boleh kita jadi pelakon handalan pun tak apa. Kan? Pelakon terbaik kan. Depan mak ayah, ya Allah baik mesranya, masuklah bilik semua diam. Kan? Oh, tu mengajuk rupanya tu. Okey. Tapi depan mak ayah, ya Allah mesranya kan. Contoh. Tak ada masalah. Tapi sebab apa? Isu kita dengan pasangan kita biarlah jadi rahsia antara kita dan dia. Kan? Kalau kita ketok hati dengan pasangan pun, anak-anak pun tak tahu. Depan anak-anak baik je kan, tapi dalam bilik diam kan. Mengajuknya begitulah. Okey. So yang seterusnya yang keenam, berahsia dalam merajuk lah. Okey, berahsia dalam merajuk. Apa maksud berahsia dalam merajuk? Rahsia akan merajukkan kita daripada orang lain, yang tahu hanyalah kita dengan pasangan kita. Dan yang ketujuh, merajuk bermatlamat makin baik bukan makin jauh, saya dah sebut tadi. Dan yang yang ke-8, kekal tenang walaupun emosi pasangan memuncak. Kalau emosinya tak stabil, tenang walaupun kita tengah merajuk. Okey, kena tenang. Dan yang terakhir, saya ringkaskan, jangan kecewa apabila tidak dipujuk. Bila tak dipujuk, hentikan, buat sesuatu yang lain pula. Macam saya cerita tadi lah. Maknanya kalau dah strategi dah tak menjadi, tukarlah strategi lain pula. Kan, mengajuk diam tak menjadi kan. Tukar strategi lain pun jadi air, jadi api, atau pulanglah. Tapi yang kita buatlah cara lain, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah, itu dia. Yang paling penting Mona, saya tertarik dengan kata Tuan Fazli Aziz. Apa pun yang kita nak merajuk, jaga adab kita, jaga tanggungjawab kita. Itu yang utama. Jangan pula ada yang terkecil hati, memanjang-manjang pula nanti kan. Jadi lain pula nanti, tak elok macam tu. Ya, betul. Saya rasa merajuk ni sebab dia perlukan kasih sayang sebenarnya. Dia manja, tu je. Nampak tips dah keluar dah Tuan. Ayat datin lebih tepat daripada saya tu. Ayat datin lebih mendekati sebenarnya. Nak perhatian ke Mona? Ya, nak perhatian, nak manja. Nak manja. Oh, okey. Ingat suami-suami dan juga isteri-isteri semua. Okey, kita boleh sama-sama lah perbetulkan percantikkan lagi hubungan suami isteri keluarga kita supaya adanya mawaddah sakinah warahmah itu. Amin ya rabbal alamin. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Fazli Aziz. Tuan, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live kita, dan terima kasih juga kepada anda yang sama-sama untuk sertai tonton di YouTube kita. Kalau ada yang terlepas pandang, boleh sama-sama tonton semula di Facebook Live dan juga di YouTube IKIM. Iya, insya-Allah. Dan para pendengar, setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Penyampai berkaliber, Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pengisian bermutu, Muhammad wa alihi wasallam. inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Haji Pian dan Hazwan. Di Warna Pagi IKIM, setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Dia akan nampak apa yang dia ada, bukan apa yang orang lain ada. Nanti dia akan tenang-tenang. Oh, at least sekurang-kurangnya aku ada benda ni. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia
Islami. Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan. Bulan yang sentiasa diisi dengan amalan kebaikan. Tidak dilupakan juga saudara kita yang berada di Palestin, Syria dan Yaman. Apabila kita merasakan keamanan menyambut Ramadan, mereka di sana juga ingin merasai keamanan dan kemanisan Ramadan. Apa usaha kita? Ayuh serikan Ramadan kita dengan menyertai kempen Ramadan Bersama. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03 8926 7019. Islam and Pandemics, Lessons from COVID-19 is the new book published by IKIM. The book in general concerns COVID-19, a lethal respiratory disease caused by the SARS-CoV-2 virus. Its chapters attempt to address issues arising from COVID-19 pandemic from the Islamic perspective by harmonizing rational and traditional knowledge. The book demonstrates that knowledge derived from Islam provides guidance to the human mind in navigating the various challenges and problems posed by the pandemic. Get your copy right now for just RM20 at ikimniaga.my or call 03 6204 6388 or 389. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Penyampai berkaliber. Assalamualaikum warahmatullahi junjungan Nabi Muhammad SAW. Pengisian bermutu. Muhammad wa alihi wasallam. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM.